Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Cubaan pasukan pembelaan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk memasukkan bukti baharu berhubung kes SRC International hanyalah berlandaskan keterangan kabar angin hearsay. Mahkamah Persekutuan diberitahu hari ini. Timbalan Pendakwa Raya Datuk V. Sitambaram ketika memberi hujah balas berkata, Mahkamah perlu menolak bukti baharu berkenaan kerana afidavit tambahan bekas Perdana Menteri itu berpandukan keterangan pihak ketiga. Beliau berkata, cubaan pasukan pembelaan itu menurut pandangan pasukan pendakwaan tidak lebih daripada sekadar cuba melengah-lengahkan perbicaraan. Sekiranya permohonan pembelaan berjaya, Sitambaram berkata, Mahkamah berada dalam kedudukan sukar untuk mengetahui sekiranya saksi tersebut yang terdiri daripada 3 pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan 2 pegawai bank akan bercakap perkara yang sama sekiranya dipanggil ke kandang saksi. Apa akan terjadi sekiranya saksi itu bercakap perkara yang bercanggah dengan afidavit Datuk Seri Najib? Sudah tentu kesemua ini akan menjadi sandiwara semata-mata, katanya lagi. Permohonan meminda notis dan usul itu didengar di hadapan panel 5 hakim yang dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat. Selain itu, ia turut dibarisi Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim dan 3 Mahkamah Persekutuan Datuk P. Nalini, Datuk Mary Lim Tiam Swan dan Datuk Muhammad Zabidin Muhammad Dia. Terdahulu, pasukan pembelaan yang diketuai Hisham Teipotek berkata, Hakim perbicaraan kes tersebut ialah Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali tidak mendedahkan bahawa beliau sebenarnya berada dalam Maybank Group yang bertanggungjawab terhadap pembentukan SRC International Sendirian Berhad pada 2010. Hisham berkata, kegagalan Muhammad Nazlan untuk mendedahkan perkara itu boleh mengakibatkan mana-mana pihak rasional akan menganggap beliau tidak boleh bersikap objektif dalam mengadili kes penyelewengan dana RM42 milik SRC International. Selain itu, beliau berkata, pasukan pendakwaan juga tidak menyediakan dokumen sewajarnya kepada pembelaan yang sebelum ini diketuai Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah berhubung penglibatan Muhammad Nazlan dalam Maybank. Untuk rekod, Muhammad Nazlan pernah menyandang jawatan sebagai penasihat am dan setiausaha kumpulan Maybank antara 2006 hingga 2015. Pada 28 Julai 2020, beliau telah menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta terhadap Najib berhubung penyelewengan dana itu. Bagaimanapun, dalam hujah balasnya, Sitambaram berkata, kedudukan Muhammad Nazlan dalam Maybank bukanlah sesuatu rahsia, malah pernah juga dilaporkan dalam beberapa artikel media sebelum ini. Selain itu, beliau berkata, dakwaan pasukan pembelaan bahawa maklumat tersebut disembunyikan adalah tidak benar kerana terdapat dokumen yang dalam rekod pembelaan sendiri bahawa 1MDB telah melantik Maybank dan Bina Fikir Sendirian Berhad untuk mewujudkan syarikat strategik bukan SRC International semata-mata. Hujannya lagi, memang terbukti bahawa Maybank ada memberi khidmat nasihat kepada SRC International, tetapi itu tidak membawa maksud Muhammad Nazlan sendiri memberi pandangan atau nasihat pribadi berhubung penubuhan syarikat itu. Kesemua bukti baharu itu, kata Sitambaram, tidak lebih daripada cubaan pasukan pembelaan untuk memancing lebih banyak keterangan serta melengah-lengahkan perbicaraan. Permohonan Hisham untuk lebih masa diberikan kepada pasukan pembelaan sebelum memberi hujah balas mendapat kebenaran Tengku Maimun dan mahkamah ditangguh sehingga 9.30 pagi pada Selasa.